Rukun Islam yang agung yang dihayati oleh jiwa orang beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa dan merindukan Baitullah dengan perasaannya dan kesuciannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima dan wajib bagi setiap Muslim yang berkemampuan untuk menunaikannya sekali seumur hidup. Allah Ta'ala berfirman, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Empat rukun haji. Pertama, niat ihram. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf al-ziarah. Keempat, sa'i antara Al-Safa dan Al-Marwah. 7 kewajipan haji. Pertama, berihram dari miqat. Kedua, wukuf di Arafah hingga malam. Ketiga, bermalam di Muzdalifah sehingga lewat tengah malam. Keempat, bermalam di Mina pada malam hari tasyriq. Kelima, melontar jamarat. Keenam, mencukur atau memotong rambut. Ketujuh, tawaf wada. Waktu haji. Haji mempunyai miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan 10 hari pertama Zulhijjah. Miqat makani untuk haji dan umrah. Ini adalah tempat-tempat yang mana Nabi SAW memerintahkan untuk berihram daripadanya yang itu. Miqat Zulhulaifah untuk penduduk Madinah. Miqat Al-Juhfah untuk penduduk Syam, Mesir, Maghrib dan seumpamanya. Miqat Zatu Irq untuk penduduk Timur. Miqat Qarnul Manazil untuk penduduk Najd. Miqat Yalamlam untuk penduduk Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Amir. Selamat datang saudaraku Omar, apa khabar? Selamat datang, saya sihat, alhamdulillah. Adakah masa untuk bercakap? Ya, sesuai. Bulan-bulan yang penuh berkat insya-Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam mentaatimu. Amin. Wahai Omar, saya berniat untuk menunaikan haji dan saya terfikir bahawa anda boleh menunaikan haji tahun ini dan saya gembira untuk kita menunaikan haji bersama-sama. Ya Allah, ini berita yang indah, seolah-olah engkau merasakan niat saya untuk menunaikan haji. InsyaAllah, bagaimana kalau awak temankan saya esok ke pejabat syarikat Haji TUS? Kami setuju. Esok saya jumpa awak, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami berhasrat untuk menunaikan haji dan ingin mengetahui kategori dan perkhidmatan yang disediakan. Mohon tunggu sebentar, rakan saya akan memberikan butiran kepada anda. Terima kasih. Apa kabar awak dan anak-anak awak? Kami semua sihat alhamdulillah. Apa khabar keadaan kamu? Ya Allah, alhamdulillah. Wahai Omar, saya tahu bahawa terdapat 3 jenis nusuk dan saya ingin anda ingatkan saya tentang perbezaan di antaranya. Benar ada 3 jenis ibadah, tamattuk, qiran dan ifrad. Tamattuka adalah jemaah haji yang menggabungkan umrah dan haji dengan bertahlul antara mereka, dan tahlul dilakukan dengan mencukur atau memotong rambut kepala. Maksudnya dia mengerjakan umrah, kemudian keluar ihram, kemudian berniat haji, memakai pakaian ihram semula dan mengerjakan ibadat haji. Ya, qiran bermaksud jemaah haji menggabungkan umrah dan haji tanpa berbuka ihram di antara keduanya. Ifrad adalah berihram untuk haji sahaja. Orang yang melakukan tamattuk dan qiran
hendaklah berkorban jika mereka bukan orang yang hadiri Masjidil Haram dan orang yang melakukan ifrad tidak perlu berkorban. Apa yang kamu maksudkan dengan mereka yang hadir ke Masjidil Haram? Apakah itu kurban? Orang-orang yang menghadiri Al-Haram adalah orang-orang yang berada di dalam kawasan Al-Haram Tamattu dan Qiran yang berada di dalam Makkah tidak diwajib untuk berkorban, dan kurban adalah hewan ternak yang disembelih ketika musim haji dan diagihkan kepada fakir miskin Al-Haram. Adakah jenis-jenisnya sudah jelas kepada kamu, wahai Amir? Ya, sudah jelas. Dan jenis apa yang kami akan berniat? Niat tamattu insya-Allah. Ya Allah, jadikanlah ia haji yang mabrur. Amin. Kemudian sapukan minyak wangi. Bolehkah saya meletakkan minyak wangi pada badan saya dan pada pakaian ihram saya? Tidak, kamu letakkan pada badan dan kepala kamu sahaja, dan ini sebelum kamu memakai pakaian ihram. Kemudian orang lelaki memakai pakaian ihram. Wanita pula memakai pakaian yang tidak mengandungi perhiasan atau menarik perhatian. Jika kita berniat ihram, ada larangan yang dilarang. Larangan ihram. Pertama, mencabut sedikit rambut dari kepala atau badan. Kedua, memotong kuku. Ketiga, mewangikan badan dan pakaian. Keempat, memakai pakaian berjahit untuk lelaki. Kelima, penutup kepala untuk lelaki. Keenam, bersetubuh atau pendahuluan persetubuhan bersyahwat. Ketujuh, melakukan pemburuan liar seperti pembunuhan atau ugutan. Kelapan, memakai sarung tangan dan niqab bagi wanita. Kesembilan, berkahwin atau mengahwinkan. Sekarang kami berniat untuk menunaikan haji dan berkata, Labaik Allahumma umrah, jika takut terhalang, dan berkata, jika aku terhalang oleh sesuatu, Ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu. Jika jemaah datang melalui udara atau laut, apakah yang perlu dilakukan untuk berihram? Hendaklah berniat ihram pada miqat dan tidak boleh melintasinya. Sekarang kami menuju ke Makkah dan kami membaca talbiyah sepanjang perjalanan, diucapkan dengan lafaz Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Wahai Amir, kami dianjurkan untuk masuk dengan kaki kanan dan berkata, Allahumma salli ala Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang kekal dari syaitan yang direjam. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kami telah berniat ihram untuk haji dan umrah. Ya, kerana kita melakukan tamattu, jadi kita akan mengerjakan umrah dahulu, kemudian tahlul dan niat nusuk semula. Jom kita melakukan etiba. Apakah etiba? Itu ialah menzahirkan bahu kanan dan menutupi kiri. Sekarang kita akan tawaf mengelilingi Kaabah 7 kali. Memulakan tawaf dari Hajarul Aswad dan berakhir dengannya di setiap pusingan. Patutkah kita mencium Hajarul Aswad? Jika boleh, kami akan menciumnya. Jika tidak, maka cukup memberi isyarat dan berkata Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayuh, wahai Amir, berjalanlah lebih cepat. Ini dinamakan Ar-Ram, seperti yang dinyatakan dalam sunnah dan berlaku pada 3 pusingan yang pertama.
Untuk sah tawaf, disyaratkan orang yang melakukan tawaf dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar. Jika selaras dengan sudut Yamani, taslimnya dengan tangan kanan jika mudah. Dan berkata dengan Bismillah Wallahu Akbar. Artinya, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Jika sukar baginya untuk mencapainya, hendaklah meninggalkannya dan meneruskan tawafnya. Dan tidak menunjuk kepadanya dan tidak bertakbir. Disunnahkan untuk mengatakan antara sudut Yamani dan Hajarul Aswad, Rabbna atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sekarang kita pergi sembahyang 2 rakaat di belakang maqam dan kembalikan pakaian ihram seperti sedia kala, dan tidak ada salahnya kita bersolat di mana-mana di kawasan Al-Haram. Disunnahkan bagi orang yang solat membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama. قل يا أيها الكافرون Dan dalam rakaat kedua surat Al-Ikhlas. قل هو الله أحد Jom pergi ke Sa'i. Marilah kita minum air Zam-Zam kerana kita dianjurkan untuk minum dalam perjalanan ke Sa'i. Sa'i antara Al-Safa dan Al-Marwah. Jemaah umrah mengerjakan perjalanan sa'i antara Al-Safa dan Al-Marwah 7 kali. Apabila jemaah mendekati Al-Safa, dia berkata, Abda'u bima bada'allahu bih. Artinya, mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Dianjurkan baginya untuk membaca firman Allah Ta'ala, Innal Safa wal Marwata min syairillah. Artinya, sesungguhnya Al-Safa dan Al-Marwah adalah antara syiar Allah. Kemudian naik Al-Safa jika boleh dan menghadap kiblat dan mengangkat tangan dan memuji serta memuliakan Allah yang Maha Esa, lalu berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Kepunyaannya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata. Dia menepati janjinya, memberi kemenangan kepada hambanya, dan mengalahkan golongan itu sendirian. mengulanginya 3 kali. Dan berdoa di antaranya mengikut kehendak dan melakukannya seperti apa yang dilakukan di Al-Safa tanpa membaca ayat Al-Quran yang tersebut. Bermula di Al-Safa dan berakhir di Al-Marwah. Berjalan dari Al-Safa ke Al-Marwah adalah kera satu perjalanan. Kembali dari Al-Marwah ke Al-Safa adalah kera perjalanan yang kedua dan seterusnya. Sehingga tamat perjalanan ke-7 di Al-Marwah. Semasa perjalanan dengan berzikir dan berdoa sekehendaki. Di sini adalah sunnah bagi orang lelaki untuk berlari-lari kecil antara 2 bendera lampu hijau tanpa wanita. Ya Allah, segala puji bagimu kerana telah menyempurnakan tawaf dan sa'i. Sekarang kita selesaikan dengan mencukur rambut kepala atau memotong keseluruhan rambut kepala untuk orang lelaki. Untuk wanita, memotong rambutnya sekadar hujung jari dari keseluruhan rambut. الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Masya Allah, betapa khusyuk bacaan imam pada malam ini. Ya Allah, berkatilah Subhanallah apabila mendengar bacaan dan solat di Al-Haram dan dilimpahi dengan perasaan iman. Benar, dan anda juga merasakan bahawa suara imam berbeza daripada suaranya di televisyen. Ya, saya bersumpah. Bilakah kita memakai ihram untuk memulakan ibadah haji? Hari ke-8, insya-Allah. Hari ke-8 Zulhijjah. Jom Amir ke Mina, iaitu Al-Mash'ar, di mana kita akan menghabiskan hari ke-8 dan hari Adha dan hari-hari Tashriq. Lokasinya di timur Makkah. Kemudian kita akan menghabiskan sebahagian besar hari haji di sana. Ya, benar, hari ini adalah hari ke-8 dan ia dinamakan Hari Tarwiyah.
Disunnahkan berangkat ke Mina selepas matahari terbit dan solat di sana zuhur dan asar dan maghrib dan isyak qasar tanpa jamak. Kami solat zuhur dan asar qasar 2 rakaat setiap solat dalam waktunya tanpa jamak. Ya, kami solat maghrib dalam waktunya dan solat isya dalam waktunya 2 rakaat qasar tanpa jamak. Awak rasa penat ke, Amir? Tak apa, Alhamdulillah. Macam mana kalau kita pergi makan malam? Baik, mari kita pergi. Boleh kita bermalam di Mina? Ya, disunnahkan kami bermalam sehingga subuh. Hari ke-9 Zulhijjah. Selepas matahari terbit pada hari ke-9 jemaah haji berjalan ke Arafah dan antara Mina dan Arafah terdapat garis sempadan yang menunjukkan sempadan Mina dan sempadan Arafah. Apabila sampai di Arafah, dia solat zuhur dan asar di sana, jamak qasar, dan di solat zuhur dan asar 2 rakaat dalam waktu yang sama jamak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu, wahai Omar, berdiri di Arafah dan mengalaminya sangat berbeza dengan apa yang saya bayangkan. Perasaan kebesaran dan kehebatan dan cinta dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa disentuhi diri saya. Adegan penggambaran jemaah haji memang hebat. Wallah. Ya, demi Allah, pemandangan jemaah haji adalah pemandangan yang megah dengan harapan impian dan hajat dan doa yang menjulang ke langit. Hari ini adalah salah satu hari yang paling agung. Marilah kita berdoa dengan hati yang ikhlas hingga terbenam matahari. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik yang aku dan para nabi-nabi sebelum aku berkata ialah tiada Tuhan selain Allah semata-mata, tiada sekutu baginya, kepunyaannya kerajaan dan baginya segala pujian dan dia Maha. Ya Allah, ampunlah kami dan redha dengan ampunan-Mu. Amin, amin. Matahari telah selamat pergi. Wahai Omar, ke mana kita akan pergi sekarang? Kami pergi ke Muzdalifah, iaitu tempat antara Mina dan Arafah. Apabila sampai di sana, kami solat maghrib dan isyak jamak dan qasir. Dengan izin Allah, ya Allah, bantulah dan permudahkan. Selepas Muzdalifah, apa yang harus kita lakukan? Kami pergi ke Mina untuk melontar Jamarat Al-Aqabah. Jadi dari mana kita kumpul batu? Kami boleh memilihnya dari mana-mana sahaja dan saiznya adalah antara besar kacang hummus dan kacang hazel. Ya Allah, adakah awak rasa penat dan penat seperti saya? Sudah tentu, tetapi demi Tuhan, mereka adalah saat-saat keletihan yang paling menggembirakan yang kita alami dan kita akan menemui buah mereka dengan Tuhan. Ya Allah, amin. Oh Amir, kita akan bermalam di sini malam ini dan selepas solat subuh, kita akan duduk mengingati Allah sehingga cahaya muncul sedikit, kemudian kita akan menuju ke Mina. Allahu Akbar. Hari ke-10 Zulhijjah. Jemaah haji menuju sebelum matahari terbit dengan talbiyah ke Mina dan harus pergi ke Jamrat Al-Kubra dan menghadapinya dan disunnahkan meletakkan Makkah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya dan melontar 7 biji batu dengan mengucapkan Allahu Akbar setiap batu dan menghentikan talbiyah pada permula melontar. Kemudian menyembelih hewan korbannya. Rambut kepalanya hendaklah dicukur atau dipotong pendek. Kemudian melakukan tawaf
al-ifadah. Sesiapa yang melakukan salah satu daripada tindakan ini atau yang lain tidak ada kesalahan. Sesiapa yang melakukan salah satu daripada tindakan ini atau yang lain tidak ada kesalahan. Kita dah habiskan. Ya Allah, segala puji bagi musuh. Kini kami bertahlul. Wahai Umar, bilakah kita menyembelih korban? Hari ini kita boleh menwakil seseorang untuk menyembelih, effectual sacrifice. Seboleh-bolehnya kita pergi melakukan tawaf ifadah dan dibolehkan untuk kita menggabungkannya dengan tawaf wada'. Adakah kita akan bermalam di Mina? Kita bermalam pada malam ke-11. Hari ke-11. Pada hari ke-11, jemaah haji pergi melontar jamarat, bermula dengan melontar jamarat yang lebih sugra, kemudian jamarat wusta dan berakhir dengan jamarat kubra. Selepas baling setiap jamrat, berdiri ke arah kiblat sambil berdoa dan ia adalah sunnah, iaitu berdiri untuk doa ke arah kanan selepas melontar jamrat sugra dan ke kiri selepas melontar jamrat wusta. Hari ke-12. Jemaah haji melakukan apa yang dia lakukan pada hari ke-11, iaitu melontar jamarat. Orang yang tergesa-gesa meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Sesiapa yang ingin bermalam di Mina, hari ke-13. Hari ini, wahai Amir, adalah hari terakhir kita di Mina melakukan apa yang kita lakukan pada hari ke-12, yaitu melontar jamarat. Kita mesti meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Alhamdulillah, kita telah selesai melontar jamarat. Apa seterusnya? Kita akan pergi ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf wada', dan jika kita ingin bermusafir, kita tidak akan meninggalkan Makkah sehingga kita wada' Baitullah dengan tawaf. Apabila kita selesai tawaf wada', adakah kita telah menyelesaikan haji kita? Ya Allah, segala puji bagimu kerana telah menyempurnakan ibadah haji dan atas nikmat-Mu yang besar. Oh Amir, hari-hari yang indah bersama kamu, kamu membantu saya untuk mentaati Allah dan membuat saya bergembira. Maafkan saya Omar jika saya membuat kesilapan dan kemarahan atau melakukan kesilapan. Tidak, Anda adalah sahabat terbaik. Terima kasih kepada Allah untuk andai. Amin dengan awak sama. Mari kita pergi ke kediaman kita dan kemaskan barang-barang kita untuk perjalanan. Kami memohon kepada Allah agar menerima haji para tetamu Baitullah dan menjadikan usaha mereka dihargai dan diampuni dosa mereka.